Faham? Kepala tengah rebus. Assalamualaikum, selamat datang ke Amrish TV. Okay, aku tahu aku dah lambat untuk bahaskan isu ni, tapi ya, aku kena buat juga sebab ramai permintaan daripada korang untuk aku bahaskan isu ni. But inilah cara aku, ini adalah versi aku. So, kita nak bahaskan tentang isu Abby Choi adalah salah satu kes pembunuhan yang agak kejam lah kan, yang terjadi dekat Hong Kong tu. So, apa tunggu lagi? Jomlah kita roll it. Pada yang tak tahu mesti tertanya kan, Abby Choi ni siapa sebenarnya? Wanita cantik berusia 28 tahun ni merupakan seorang model, sosialit dan memang orang yang agak berpengaruh dekat Hong Kong. Dan pendapatan tahunan Abby Choi ni boleh dikatakan memang agak lumayan lah, banyak je kan. So sekitar dalam bila convert ke MYR, dalam sekitar 77 juta per year. Memang boleh katakan Abby Choi ni orang yang kaya dan anak orang kaya. So kat situ clear dia punya latar belakang dia. So aku rasa kat situ pun korang dah clear siapa Abby Choi ni sebenarnya kan. And then aku nak cerita lagi latar belakang dia kan, suspek punya latar belakang sebelum aku start dia punya cerita ataupun start dia punya kronologi dia, supaya korang dapat tahu macam mana kes ni terjadi, kenapa kes ni terjadi. Tak adalah macam tiba-tiba ke first kronologi tapi korang tak tahu pun siapa-siapa ni sebenarnya diorang ni kan. So aku nak cerita dulu latar belakang suspek utama supaya korang faham macam mana kes pembunuhan ni boleh terjadi. Abby Choi ni dia pernah berkahwin waktu dia berusia 18 tahun. Yep, memang muda dia kahwin dengan seorang lelaki yang bernama Alex Kwong. Dan hasil perkahwinan tu diorang dikurniakan 2 orang anak lelaki dan perempuan. Kenapa aku cakap dia pernah berkahwin? Sebab selepas 3 tahun diorang berkahwin, diorang ni bercerai. Dan dikatakan Alex ni pada tahun 2014 hingga 2015 dia ni melakukan sindiket penipuan saham, penipuan pelaburan lah. Paling banyak dia pernah tipu 2 juta ringgit. Aku rasa kat situ pun korang dah dapat idea suami first dia ni macam mana perangai kan, sampai sanggup buat penipuan sindiket, penipuan pelaburan sampai 2 juta tipu orang tu. So aku rasa korang dah ada mindset lelaki first dia ni macam mana. Pada tahun 2016, Abby Choi ni kahwin lagi dengan seorang jutawan yang bernama Tam Chok Kwan dan lebih dikenali dengan nama Chris. Dan hasil perkahwinan diorang ni, diorang dapat lagi 2 orang anak. Diorang tak mention lah pula laki ke perempuan ke. Yang diorang mention anak dia dengan Alex lelaki dengan perempuan. Yang baru-baru ni dengan laki baru ni diorang tak mention lah gender anak dia ni laki ke perempuan ke, dua-dua perempuan ke dua-dua laki ke. Tak mention pula yang tu kan. Nah, dijadikan cerita lah kan, keempat-empat anak dia ni memang Abby dengan Chris ni jagalah kan. And then Alex dengan Abby ni walaupun diorang ni dah bercerai, Abby ni still bagi duit dekat Alex untuk pembelanjaan seharian dia. Dan keluarga mertua dia ni, keluarga Alex ni pun ditanggung sepenuhnya oleh Abby. Bayangkan betapa baiknya Abby Choi ni. And then abang ipar dan aka abang kepada Alex ni, dia hire untuk jadi dia punya pemandu peribadi. Aku rasa cukup sampai situ aku cerita pasal latar belakang diorang ni. Aku rasa korang pun dah faham keluarga diorang ni macam mana, diorang punya salah silah diorang ni macam mana lah kan. Okey, kejadian tu start ataupun kes kehilangan Abby ni start pada 21 Februari 2023. Yep, memang baru lagi. Okey, cerita dia macam ni. Waktu tu sepatutnya Abby ni pergi ambil anak dia sekolah lah, anak perempuan dia balik daripada sekolah. So anak perempuan dia ni pun tunggulah mak dia ni, tunggu, mak dia tak muncul-muncul, sampailah anak dia tu balik sendiri ke rumah. So family Abby ni pelik lah kan, sepatutnya dia ambil anak perempuan di sekolah tapi sampai ke sudah tak nampak batang hidung dia, memang tak balik-balik sampai ke sudah. Dan family Abby ni risau dan terus buat laporan polis. So polis pun buat investigation dia lah kan, nak tengok last scene dia dengan siapa, dekat mana semua tu kan. So dijumpai last scene dia dengan Anthony Kwong, iaitu abang ipar Abby lah kan, abang kepada Alex ni. Tak pelik lah kan sebab dia memang pemandu peribadi Abby ni. So dikatakan last scene Abby ni memakai pakaian serba putih dan ada tas pink ungu macam tu lah, ungu pink macam tu. So tanpa fikir panjang, polis pun terus soal siasat family Alex ni, Anthony Kwong, mak dia dengan ayah dia. Alex tak ada sebab apa tau? Sebab waktu tu Alex ni cuba, memang dia menghilangkan diri lah. Memang polis tak dapat detect dia kat mana. So memang dipanggil Anthony Kwong,
mak dengan ayah dia ni untuk bagikan keterangan dan buat soal siasat lah kan. Tapi sepanjang soal siasat tu boleh dikatakan family dia ni macam ada something fishy tau. Sebab keterangan dia tu macam ada benda yang meragukan lah. Macam memang fishy gila lah kan. So polis memang tak boleh nak percaya langsung diorang ni, sebab keterangan diorang ni pun macam kucak kacir, macam ada something fishy lah kan. Ok, tak nak panjang-panjang cerita, aku pendekkan terus. Lepas tu polis pun dapat trace lah kan kereta si Anthony Kwong ni. Waktu tu diorang bawa ke mana kan, diorang pergi ke mana. Polis dapati kereta yang dipandu oleh Anthony Kwong dengan Abby ni menuju ke sebuah rumah tingkat 3 dalam 18 batu jauhnya daripada pusat bandar. Dan yang lagi fishy-nya lah kan, rumah sewa tu disewa oleh Kwong Kau, iaitu ayah kepada Anthony Kwong dan ayah kepada Alex Kwong lah. Sama-sama lah tu. Ayah dia, rumah sewa ayah dia. Dan ada pendekkan cerita lagi kan, polis pun buatlah serbuan ke rumah sewa dia tu. Dan sepanjang investigation berlangsung dekat dalam rumah tu, polis jumpa barang-barang peribadi milik Abby Choi, macam kad pengenalan, credit card, beg tangan, semua baju-baju semua ada dekat dalam rumah tu. So kat situ pun dah macam something fishy lagi lah kan. So polis buat teruskan investigation lagi. Yang lagi mengejutkan, bila polis, ada salah seorang polis ni buka peti ais rumah tu dan diorang menjumpai sepasang kaki perempuan. Lepas tu memang kat situ dipercayai, polis ni kata dipercayai kaki tu milik Abby Choi lah. Tapi tak sure lagi sebab tak boleh nak justify apa-apa, sebab nak kena bawa ke tim forensik untuk check lah kan. Tapi dah memang agak weird nampak kaki dekat peti ais. Korang nak fikir apa kan? Itu satu lagi, polis nampak ada 2 buah periuk, macam periuk sop tu dekat atas dapur. So polis pun buka lah satu-satu periuk dekat atas dapur tu. And first periuk polis buka, memang macam sop biasa lah kan. Macam ada lemak-lemak, ada lobak putih, lobak merah, semua benda yang berkaitan dengan sop ada kat situ. Lepas tu adalah macam tirisan-tirisan daging kat dalam tu kan. And then bila diselongkar lagi kat dalam sop tu, polis dapati ada tulang rusuk, ada macam organ-organ dalaman lagi kat dalam tu kan. And then aku back and forward lah kan, macam hasil daripada tim forensik dengan kejadian time tu kan. Tim forensik kata memang sah itu tulang dan organ dalaman Abby Choi, memang DNA dia kena. Lagi satu, memang polis jumpa tulang rusuk dengan segumpal macam rambut macam tu lah kan. Memang jadi sop tulang lah kat situ kan. Itu periuk yang pertama. Okey, kita dah tahu tim forensik dah sahkan itu memang Abby Choi. Okey, korang fikir itu satu periuk. Periuk lagi satu pula polis buka. Okey, ni aku nak bagi warning pada siapa yang tak boleh benda-benda macam ni, korang skip je. Okey. Polis buka je periuk lagi satu. Kepala tengah rebus. Kepala yang memang direbus dia, memang sah-sah kepala Abby Choi yang direbus tu. Korang bayangkan the head, okay, it's a skull actually. It's no skin or any meat on it. So basically it's a skull with hair. Maybe diorang nak hilangkan bukti dengan makan mayat tu. Tak boleh lah. Dan memang polis kategorikan ini memang pembunuhan, cannibalism. Tak sure lah dia memang nak makan si Abby ni ke, ataupun dia nak hilangkan bukti, ataupun lepas dia rebus mayat tu ke senang nak dileraikan semua organ dalaman dengan isi-isi dia. Mungkin diorang nak makan juga ke, aku pun tak tahulah. Sakit kepala aku bila bayangkan benda-benda macam tu kan. Oh, lupa aku nak bagi tahu, sebelum polis jumpa orang kaki dekat peti ais, kepala kat periuk nasi, and then sisa-sisa daging dengan organ dalaman dekat periuk lagi satu tu, polis ada jumpa macam alatan-alatan tajam lah kan. Macam pengisar daging, ada kapak, ada gaji, semua benda yang benda-benda yang boleh kita potong daging lah kan, basically kat dalam tu. Barulah polis jumpa kaki, semua benda kat dalam rumah tu. Dan pakar forensik menjumpai lubang dekat tengkorak Abby Choi ni, dekat kepala belakang dia ni.
Dan diorang dipercayai lah benda tu lah punca kematian Abby Choi ni, sebab ada lubang macam lubang kecil dekat kepala dia ni. As I said, unfortunately, there's a hole on the right side rear on the skull. So the pathologists believe that should be the fatal attack on the victim. Dan pihak polis pun still lagi mencari organ-organ yang lain sampai menggunakan drone dengan anjing pengesan lah kan. Sebab diorang just jumpa kaki, organ dengan kepala. Yang lain-lain, tangan semua tu tak jumpa lagi. So polis masih lagi mencari. Aku tak sure dah jumpa ke tak sekarang ni. Mungkin. Tapi aku rasa masih lagi mencari organ-organ dalaman yang lain. Tak tahu diorang buang kat mana. Polis pun masih lagi mencari si Alex ni. Mana tahu dia pun ada terlibat sama dengan aktiviti pembunuhan Abby Choi ni kan. Dan pada 25 Februari 2023 baru lagi dia dijumpai dekat terminal Pulau Lantau. Dia nak melarikan diri daripada Hong Kong lah menggunakan speedboat. Tapi tak berjaya, polis dah kesan dulu and then dia dihalang oleh polis lah kan. Dan berjaya dirampas 200,000 dekat tangan Alex Kwong. Basically dia nak larikan diri dengan duit-duit tu sekali lah kan. Tapi berjaya dihalang dan duit tu berjaya dirampas. So yang menjadi tanda tanya, siapakah pembunuh Abby Choi ni yang sebenarnya? Suspek kita ada 5. Kwong Kau iaitu bapa mertua Abby Choi, Alex bekas suami Abby Choi, Anthony Kwong abang ipar Abby Choi, Jenny Lee mak mertua Abby Choi, lagi satu Angie. Macam pelik kan, tadi aku tak cerita pun Angie ni siapa kan. Angie ni kekasih gelap kepada Kwong Kau. Kwong Kau ni ayah mertua si Abby Choi ni lah kan. Yang aku cakap dia lah penyewa rumah tu. Technically Angie ni lah yang settlekan semua urusan pembelian ataupun penyewaan rumah tu. Tapi rumah tu milik Kwong Kau lah, bukan milik Angie ni. Sebab tu ada 5 suspek. Sebab dia ni pun terlibat sama juga. Angie ni pun terlibat juga sebab dia yang sewakan rumah tu. Nak dipendekkan cerita, selepas soal siasat berlangsung kepada 5 orang ni, dan result dia, Kwong Kau, Anthony, Alex didakwa melakukan pembunuhan terhadap Abby Choi. Dan Jenny Lee ni pula didakwa kerana menghalang keadilan dengan memberikan keterangan palsu terhadap polis dalam penyiasatan kes Abby Choi ni. If korang tanya aku lah kan, macam mana Abby Choi ni dibunuh ataupun macam mana Abby Choi ni mati lah kan, pada pandangan aku, pada pendapat aku lah kan, macam mana Abby Choi ni dibunuh. Kan last scene dia dekat kereta, mungkin dia pukul ataupun dia cocok something yang betul-betul tajam dekat belakang kepala Abby Choi ni kat dalam kereta, and then diheret dan dibawa ke rumah sewa tu dan dikerat satu persatu anggota badan ni. Itu pada pendapat aku lah kan. Kan ini bukan cerita betul, just pendapat aku, just bayangan aku, imagination aku. Motif pembunuhan dipercayai melibatkan harta lah kan. Ada pertikaian dan pertelingkahan berlaku tentang perebutan harta lah basically. Yap. Dan kes ni masih lagi ongoing, tak habis lagi dan akan disambung ataupun akan dilanjutkan sampai ke bulan Mei nanti. So apa-apa update aku akan update ke part 2 lah pula kan. Tapi buat masa sekarang, Anthony, Alex dan Kwong Kau ni ditahan dan tak boleh diikat jamin lah. Memang tak dibenarkan langsung diikat jamin diorang bertiga ni sampailah siasatan habis, sampailah semua anggota badan tu dijumpai dan sampailah terbukti ataupun sampailah pembunuh kita jumpa lah kan. So kita tunggu bulan Mei nanti macam mana. Aku akan buat part 2 kalau ada apa-apa berita tentang kes pembunuhan Abby Choi ni. So basically itu je. Korang pun tahu aku punya style cerita macam mana. Aku cerita detail, padat dan singkat. Ya ke padat dan singkat? Aku tak tahu video ni sampai berapa lama. But itulah dia. Kalau ada apa-apa update lagi, aku akan update. Basically kita buat part 2 je lah kan. Tunggu bulan Mei nanti macam mana. Aku akan follow up cerita ni, kes ni macam mana, siapakah pembunuh dia, siapakah dalang di sebalik semua kegiatan ni. Kita tak tahu lagi. Polis pun tak boleh nak cakap apa. Polis just tahan 3 orang tu untuk buat more benda siasatan lah kan. Takut kalau lepaskan 3 orang ni, 3 orang ni lari pula entah ke mana kan.
So aku rasa itu je. Apa pendapat korang tentang kisah kes pembunuhan ni? This is the real life, bro. Aku dah cakap banyak kali, tak semestinya orang yang baru kenal je korang kena hati-hati. Ini keluarga sendiri kot. Bekas suami, keluarga bekas suami. Yes, technically keluarga bekas suami buat benda tu kat korang weh. Aku dah cakap dah, hati-hati. Be careful dengan orang sekeliling korang dan orang yang baru korang jumpa. Diorang ni memang basically dah mental dia dah KO dah. Sebabkan harta korang sanggup berbunuhan, at the end korang dekat penjara, harta tu entah ke mana. So apa pendapat korang tentang video kali ni? Best ke tak? Korang dapat pengajaran ke tak? Korang dapat nilai murni ke tak? Korang dapat info terkini ke tak? Info terkini kau. Korang dapat info ke tak kan? At least kita dapatlah pengajaran apa kita ni kena hati-hati. Walaupun macam mana sekalipun kita still kena hati-hati dekat orang sekeliling kita. Apa-apa pun leave the comment down below. Aku memang tak sabar nak baca komen-komen korang. Apa pendapat korang? So aku rasa dah tak ada apa-apa dah. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.